Assalamualaikum. Anda bersama dengan kami dalam satu lagi episod Siri Meja Bulat Air Selangor dan saya Azaria Tagaya, hos anda untuk episod kali ini. Dan hari ini kita nak membincangkan satu topik yang agak menarik untuk diketahui oleh pengguna, iaitu anda dan juga saya, pengguna Air Selangor. Kalau sebelum ni kita membincangkan tentang penyelenggaraan dan juga tentang kualiti air yang dibekalkan oleh Air Selangor, episod kali ini akan memberi pencerahan tentang tarif air yang dikenakan oleh Air Selangor. Nilai setitik air, mahal ataupun murah tarif air yang dikenakan. Dan kalau kita tengok di media sosial baru-baru ini, ada beberapa perbincangan di mana ada beberapa pihak yang merungut tentang bil air mereka. Namun ramai yang mungkin tidak tahu sebenarnya tarif air yang dikenakan di Selangor, Kuala Lumpur dan juga Putrajaya adalah antara yang terendah di negara ini. Dan diharap topik hari ini dapat memberikan sedikit pencerahan dan penerangan kepada anda tentang mekanisme tarif air yang dikenakan oleh Air Selangor dan bagaimana ia dicerminkan dalam bil bulanan anda. Untuk memberikan lebih penerangan tentang topik ini, saya ditemani oleh pakar-pakar dalam industri perkhidmatan dan industri air. Di sebelah kanan saya bersama dengan kami adalah Encik Suhaimi Kamal Zaman, Ketua Pegawai Eksekutif Air Selangor. Hai Encik Suhaimi, apa khabar? Khabar baik, terima kasih. Terima kasih kerana bersama dengan kami hari ini dalam Siri Meja Bulat. Dan di sebelah kiri saya adalah Puan Izan Aziati Samsuri, Pengarah Kanan Bahagian Pelesinan dan Tarif Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara ataupun SPAN. Hai Puan, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih kerana bersama dengan kami dalam Siri Meja Bulat hari ini. Saya ingin mulakan perbincangan hari ini bersama dengan orang penting dalam Air Selangor, iaitu Encik Suhaimi sendiri. Baik Encik Suhaimi, kalau kita nak tanya tentang tarif air yang dikenakan oleh Air Selangor, boleh tak kita nak masuk dulu untuk mengenali apa sebenarnya halangan yang dihadapi oleh Air Selangor dengan ketiadaan penyelarasan kadar tarif air? Sebagai operator air, kami memerlukan perbelanjaan modal atau capex secara stabil dan konsisten yang membolehkan kami untuk membelanjakan untuk pembangunan loji-loji rawatan air baru, untuk mengganti paip usang yang lama dan juga untuk menyelenggara aset-aset yang kami ada secara baik untuk memastikan tahap kualiti perkhidmatan yang terbaik untuk pelanggan. Ramai mungkin fikirkan bahawa air adalah murah dan senang didapati. Sebenarnya untuk membekalkan air kepada pengguna, kami memerlukan modal dan pembayaran yang tinggi kerana terdapat sumber air di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya adalah terhad. Bukan sahaja terhad tetapi juga tertakluk kepada risiko pencemaran air. Dan segala yang diabstrak dari sungai ini dan empangan perlu dirawat dengan baik dan diagihkan melalui paip-paip. Jadi tarif yang tidak ditingkatkan selama 15 tahun sejak 2006 ini, kami amat berharap dengan penyelarasan tarif air ia dapat meningkatkan lagi kualiti perkhidmatan kami supaya kami dapat membekalkan air yang terbaik pada pengguna. Baik, Cik Suhaimi, sebenarnya banyak mekanisme yang perlu diambil kira dalam membekalkan air kepada pengguna yang bukan sahaja mendapatkan air, namun kualiti itu adalah penting. Betul tak, Cik Suhaimi? Betul. Baiklah, kita nak beralih kepada Puan Izan pula. Daripada segi pemerhatian SPAN, boleh tak Puan Izan terangkan kepada kami sebenarnya kalau kadar tarif air di negara ini sebenarnya masih rendah lagi kalau kita bandingkan dengan negara-negara jiran. Jadi kami ingin fahamkan bagaimana pihak SPAN menetapkan tarif dan apa faktor-faktor yang diambil kira oleh pihak SPAN dalam isu ini. Sebagaimana yang kita sedia maklum, memang tarif negara di Malaysia ini memang rendah berbanding dengan negara-negara jiran kita dan juga negara-negara yang maju yang lain. Dalam hal ini, Kementerian Alam Sekitar dan Air bersama-sama dengan SPAN, kita telah memperkenalkan mekanisme penetapan tarif atau lebih dikenali sebagai Tariff Settling Mechanism, TSM nama pendeknya, yang mana TSM ini diperkenalkan untuk diguna pakai oleh semua operator air di Semenanjung Malaysia dan wilayah Persekutuan Labuan. Tarif air di bawah konsep TSM ini akan membantu operator air kita sebenarnya untuk menampung segala kos-kos yang terlibat dalam membekalkan perkhidmatan air. So di bawah TSM ini, sistem penetapan tarifnya adalah lebih telus dan lebih sistematik, yang mana semua operator air akan menggunakan kaedah pengiraan tarif yang seragam.
So antara komponen kos utama yang akan diambil kira dalam TSM ini merangkumi kos untuk membangunkan sistem bekalan air. Yang mana kita tahu macam Cik Suhaimi ada nyatakan tadi, kos untuk membekalkan air bukanlah murah ya. Kos ini melibatkan kos-kos untuk membina menaik taraf infrastruktur sistem bekalan air seperti pembinaan loji rawatan air, rumah pam, tangki dan juga rangkaian pipe. Jadi ini adalah penting ya kerana ketersediaan sistem bekalan air ini akan membolehkan rawatan air dilaksanakan dan seterusnya air dapat dibekalkan kepada pengguna. Seterusnya di samping itu juga kos-kos utama yang akan dibenarkan untuk diambil kira dalam penetapan tarif di bawah TSM ini adalah kos-kos langsung perkhidmatan bekalan air seperti kos-kos untuk menyenggara, kos-kos kaki tangan, kos bahan kimia dan juga kos-kos tenaga. Kos tenaga adalah satu kos yang komponen kos yang utama juga dalam penetapan dalam membekalkan air kepada pengguna. Kos tenaga lebih kurang dalam 30% ya. Kos operasi adalah terdiri daripada kos tenaga. So dalam hal ini melalui TSM ini kos-kos utama iaitu kos capex tadi dan juga kos operasi akan diambil kira di dalam TSM, dan melalui TSM juga kita akan melindungi kepentingan pengguna yang mana hanya kos langsung yang terlibat dalam perkhidmatan bekalan air sahaja yang dibenarkan untuk diambil kira dalam penetapan tarif. Dalam masa yang sama juga operator air kita akan dapat membina asas kewangan yang kukuh, dan ini amat penting ya untuk pengguna menikmati air yang selamat untuk diminum. Dan kalau kita lihat tadi di negeri kita juga berbeza-beza ya tarif yang dikenakan di setiap negeri. Kenapa tu? Kenapa agaknya tarif yang dikenakan berbeza antara semua negeri-negeri di Malaysia? Okey, yang ini kita tak dapat seragamkan ya tarif di setiap negeri. Antara faktornya adalah kerana kos pembekalan air di setiap negeri adalah berbeza-beza. Ini adalah dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti topografi, kepadatan penduduk, bilangan akaun dan juga keadaan aset air di negeri juga adalah berbeza-beza. Dalam pada itu juga keperluan projek pembangunan infrastruktur di negeri masing-masing juga adalah berbeza-beza, yang mana ia bergantung kepada ketersediaan infrastruktur sedia ada serta pembangunan yang berlangsung di negeri masing-masing, dan yang ini akan menentukan permintaan bekalan air dan menentukan pembangunan infrastruktur yang baru, sistem bekalan air yang baru di setiap negeri masing-masing. Baik, kalau kita nak tengok tentang tarif air sedia ada ini, bagaimana agaknya ia dikira dan dikenakan kepada pengguna? Boleh tak Ais Selangor terangkan sedikit? Boleh. Sebenarnya tarif air adalah juga bersamaan dengan harga air. Itu lebih senang nak di-explain dan dibincangkan. Jadi harga ini ditentukan oleh pihak Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, dan tarif yang terkini yang dikenakan juga telah pun diluluskan oleh SPAN. Tarif di Selangor Kuala Lumpur Putrajaya untuk domestik terdapat 3 julat atau 3 banding dengan harga yang berbeza-beza untuk setiap band. Dan mengapa ada perbezaan band ni ialah seperti yang Puan Izan cerita tadi, ialah untuk kami selaraskan dengan peruntukan yang telah ditetapkan oleh SPAN, di mana kami perlu comply dengan Tariff Setting Mechanism atau TSM yang telah SPAN luluskan. Jadi untuk band-band tersebut, saya bagi satu contoh. Pengguna di Selangor Kuala Lumpur Putrajaya secara puratanya menggunakan air sebanyak 30,000 liter sebulan. 30,000 botol 1 liter sebulan ya. Jadi ini bersamaan dengan harga hanya RM22 sebulan. So, itulah tipikal harga yang dibayar atau tarif yang dibayar melalui bil-bil bulanan. Dan apa yang kami kutip daripada on average RM22 sebulan ini digunakan bukan sahaja untuk membekalkan air kepada rumah-rumah, tetapi ia juga untuk dirawat. Dan sebelum dirawat, kami perlu ekstrak dia daripada sungai dan hantar melalui saluran pipe-pipe sepanjang 28,000 km seluruh Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya, dan seterusnya menyimpan di dalam tangki-tangki reservoir sebelum diagihkan ke rumah-rumah dan premis sama premis domestik dan premis industri. Baik, itu tentang tarif air. Bagaimana pula dengan aspek pengebilan kepada pengguna? Boleh tak Cik Suhaimi terangkan secara ringkas bagaimana mekanisme pengebilan dikenakan terhadap pengguna air Selangor? Kami melalui pembaca meter yang kami ada lebih kurang 300 pembaca meter di seluruh syarikat.
membaca meter di premis-premis domestik dan industri setiap bulan. Dalam tempoh 30 hari, 30 atau 31 hari kami perlu menghantar bil, membaca bil. Dan bil ini akan mengira penggunaan untuk sebulan itu dan diisu kepada pengguna berdasarkan sama ada untuk pengguna yang subscribe kepada e-bill akan dihantar secara bulanan, yang mana yang belum subscribe e-billing kami akan hantar melalui pos secara 2 bulan. Itu dan segalanya telah pun diluluskan melalui span harga yang ditetapkan. Boleh tak jelaskan dari mana datangnya sebenarnya dana kewangan untuk menampung semua operasi dan juga pelaburan untuk infrastruktur air Selangor itu sendiri? Okey, sebelum saya menjawab berkenaan sumber untuk membiayai penyelenggaraan dan pembangunan infrastruktur, izinkan saya menyentuh sedikit mengenai cara ianya ditetapkan. Ianya ditetapkan melalui pihak operator air memberi satu business plan kepada ataupun pelan perniagaan kepada Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Setiap 3 tahun kami perlu memberi plan ini, dan plan ini kemudiannya yang ada secara terperinci pelaburan yang perlu dilakukan, penyelenggaraan yang kami buat dan juga KPI yang kami perlu akur dan tunjuk kepada sepanjang kami boleh mencapai KPI tersebut. So berdasarkan pelaburan ini dan penyelenggaraan ini, suatu tarif akan dicadangkan kepada SPAN dan SPAN akan semak secara terperinci berbincang dengan operator air sama ada ia perlu diterima secara bulat-bulat ataupun dipinda sekiranya perlu. Dan pada akhir prosesnya tarif air yang perlu diselaraskan akan dibawa kepada Suruhanjaya. Suruhanjaya pun ada dia punya komisioner dan komisionernya akan berbincang untuk meluluskan atau tidak yang apa yang dicadangkan. Jadi balik kepada dana ialah melalui pengebilan kepada semua pengguna domestik dan industri dan kerajaan. Dan juga dana ini sementara ini boleh menampung operasi day to day, kami juga perlu membuat pelaburan yang besar. Untuk pelaburan yang besar sebenarnya kami belum buat pinjaman jangka pendek atau jangka panjang melalui pengeluaran sukuk umpamanya bond, dan juga melalui aset-aset yang dibiayai oleh pengurusan aset air berhad, ianya akan dibiayai oleh pengurusan aset air berhad. Dan dana yang kami kutip dari pengguna akan digunakan untuk menyelenggara aset air dan juga untuk membayar balik bond yang dipinjam ataupun membayar balik pengurusan aset air berhad untuk aset-aset yang dibina oleh pengurusan aset air berhad. Kita nak mendapatkan juga pandangan daripada Puan Izan. Baik Puan, kalau kita tengok seperti yang saya kata tadi, ada yang merungut kadang-kadang bil air mereka tinggi dan mereka katakan tarif air ini tinggi. Jadi untuk pengguna-pengguna ini mungkin mereka mengalami masalah untuk menjimatkan bil air bulanan mereka dengan penyelarasan tarif air ini. Jadi bagi pandangan Puan, bagaimana pengguna boleh apa yang boleh mereka lakukan untuk memahami isu ini dan juga untuk apa yang perlu mereka lakukan apabila perkara ini terjadi sebenarnya? Okey, suka saya nak nyatakan di sini, sebenarnya kalau kita lihat daripada segi pelarasan tarif air ini, KASA, Kementerian Alam Sekitar dan Air bersama-sama dengan SPAN, kita telah menetapkan ketetapan supaya kenaikan bil tersebut tidaklah terlalu mendadak kepada pengguna. So apa yang kita telah tetapkan antaranya adalah termasuk pelaksanaan tarif secara berperingkat. Maksudnya tidaklah apabila kita melaksanakan pelaksanaan tarif, kenaikan yang mendadak kepada pengguna yang seterusnya memberikan kenaikan kos sara hidup yang tinggi kepada mereka. Jadi di sini dengan kenaikan secara berperingkat secara tidak langsung dapat mengurangkan impak kenaikan yang besar kepada pengguna. Dan dalam masa yang sama juga pengguna domestik khususnya saya rasa tidak perlu bimbang kerana kenaikan yang kita buat ini tidaklah satu jumlah yang tinggi kerana tarif tadi disemak berdasarkan kepada TSM tadi yang mana ianya adalah sistematik dan telus. Dan kenaikan juga adalah secara separa, bukan TSM penuh. Yang ini juga adalah untuk membantu kenaikan yang mendadak. So dalam hal ini kenaikan tarif atau pelarasan tarif ini dikenakan secara adil dan tidaklah membebankan. Dan kalau kita lihat juga kerajaan negeri dan juga operator-operator air kita ada memberikan ribat ataupun diskaun bil air kepada
pengguna secara bersasar, khususnya kepada golongan miskin tegar ataupun yang berdaftar dengan e-Kasih. So yang ini secara tidak langsung kita dapat membantu golongan-golongan yang memerlukan ini, dan melalui pelaksanaan pelarasan tarif di bawah TSM juga, SPAN dan juga kementerian menggalakkan kerajaan negeri dan juga operator-operator air untuk terus memberikan bantuan yang sama untuk meminimalkan impak kenaikan bil bulanan pengguna. Dalam pada itu juga kita nak mengajaklah para pengguna dekat luar sana untuk menggunakan air secara berhemat. Sebab kadang-kadang bila kita tengok harga air yang terlalu rendah ini membuatkan pengguna di luar tidak menggunakan air secara berhemat. So dalam mekanisme penetapan tarif yang mana kita memperkenalkan konsep lebih banyak air digunakan, so tarif dalam jalurnya kadarnya adalah lebih tinggi. So dalam hal ini jika untuk mengurangkan impak kenaikan, pengguna disarankanlah untuk menggunakan air secara berhemat. Ada banyaklah kaedah-kaedah yang pengguna boleh amalkan untuk menjimatkan air. Antaranya kalau kita nak basuh kereta, kita gunakan baldi, ataupun bila kita nak berus gigi tu kita jangan biarkan pilih air terbuka. Itu adalah antara kaedah-kaedah yang pengguna boleh pakai. Dan juga untuk pengguna industri juga, pengguna komersial, kita menggalakkan penggunaan produk cekap air, dan mereka juga boleh mengamalkan kitas semula air. Baik, beberapa tip-tip penting untuk bagaimana kita nak menjimatkan air dari segi pengguna dan juga pengguna komersial air Selangor. Baik, Cik Suhaimi, kalau kita tengok tentang operasi air Selangor itu sendiri, bagaimana agaknya kadar penyelarasan tarif air ini dapat digunakan oleh air Selangor untuk melakukan sebarang penambahbaikan? Bagi air Selangor, penyelarasan kadar tarif air amat penting supaya dapat kami teruskan momentum untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan kami kepada semua pengguna. Kualiti perkhidmatan air amat bergantung kepada telusan dan keterusan pembinaan loji-loji rawatan air, umpamanya penukaran pipe-pipe yang usang, adaptation ataupun mengambil kira teknologi yang terkini di dalam rawatan air, penyelenggaraan aset, dan juga mekanisme consumer bill payment umpamanya, dan semuanya daripada abstraksi ke pembayaran bil dapat dibuat secara lancar, hanyalah dapat dilaksanakan dengan kadar tarif yang setimpal dengan kualiti yang dibekalkan. Baik, terima kasih Cik Suhaimi. Dan Puan Izan, kalau kita tengok bila bercakap tentang topik tarif air ini, ramai pengguna yang sering gusar tentang bila dengar aja tarif air ini mereka gusar, mereka mula bimbang. Namun bagi pihak SPAN sendiri untuk keperluan jangka masa panjang, adakah dengan tarif air sekarang ini mencukupi ataupun setimpal untuk operator bekalan air untuk menjalankan tanggungjawab mereka? Okay, kalau kita tengok ya daripada data SPAN, kos tarif purata bekalan air di Semenanjung Malaysia dan wilayah Persekutuan Labuan adalah RM1.37, manakala purata jumlah kos adalah RM1.68. So yang ini jelas menunjukkan tarif purata ini adalah lebih rendah daripada kos. Jadi ini menunjukkan kita punya operator air ada di antaranya, terutama kalau operator air yang tarif tidak disemak melebihi 20 tahun, berada di dalam kedudukan defisit kerana tarif air yang rendah tadi tidak dapat menampung kos-kos yang telah kita bincangkan tadi. Kos untuk membangunkan infrastruktur sistem bekalan air, apatah lagi juga dengan kos operasi harian tidak dapat ditampung melalui tarif yang rendah tersebut. Jadi dalam hal ini SPAN dan bersama-sama dengan Kementerian Alam Sekitar dan Air, kita punya objektif, kita hendak melaksanakan pelarasan tarif agar operator air kita mendapat satu tarif yang mampan, supaya mereka dapat melaksanakan obligasi dalam memberikan perkhidmatan air yang berkualiti, selamat untuk diminum oleh pengguna. Dan kita bimbang sekiranya pelaksanaan pelarasan tarif tidak dapat dilaksanakan ditangguh lagi, yang ini akan menjejaskan tahap perkhidmatan mereka dan kemerosotan daripada segi tahap perkhidmatan. Contohnya mungkin kualiti air akan berkurangan, dan juga kita boleh lihat juga mungkin kekerapan gangguan bekalan air akan berlaku. Jadi dengan kedudukan yang saya nyatakan tadi, memang perlulah tarif air diselaraskan.
Baik, bercakap tentang kualiti air itu tadi, boleh Puan Izan terangkan dengan lebih mendalam lagi bagaimana agaknya pihak SPAN mengimbangi antara penyelarasan tarif air dan juga kualiti ataupun tahap perkhidmatan yang diberikan kepada pengguna? Sebagaimana yang kita bincangkan tadi di peringkat awal, yang ini berkait juga dengan keperluan pembangunan infrastruktur tadi. Kita perlu lihat aset-aset perlu diselenggara mengikut jadual yang telah ditetapkan. Tapi sekiranya operator air kita berhadapan dengan kedudukan defisit, so maka penyelenggaraan yang sepatutnya mengikut jadual tadi tidak dapat dilaksanakan. Ini akan mengakibatkan kualiti air terjejas. Begitu juga dengan kedudukan infrastruktur loji rawatan air. Ada setengah loji rawatan air yang telah beroperasi melebihi daripada kapasiti, dan ini akan menyebabkan tidak dapat merawat air yang kalau air mentahnya kualiti air yang merosot yang tidak baiklah. Baiklah, dengan berbaki beberapa minit saja lagi ini, saya ingin mendapatkan daripada Puan Izan sendiri. Mungkin ada mesej terakhir yang hendak disampaikan kepada penonton kami, kepada pengguna air Selangor, apa yang mereka perlu tahu tentang penyelarasan tarif air ini? Mesej daripada SPAN, kita berharaplah pelarasan tarif air dapat dilaksanakan dan dalam masa yang sama operator air kita dapat meningkatkan tahap perkhidmatan mereka. Dan ini juga secara tidak langsung akan memberikan manfaat kepada pengguna untuk menikmati perkhidmatan bekalan air yang berkualiti. Baik, terima kasih Puan Izan atas pesanan itu tadi kepada penonton-penonton kami. Kita nak dengarkan juga orang putih kata save the best for last. Jadi daripada Air Selangor sendiri, Encik Suhaimi, apa agaknya mesej yang hendak disampaikan untuk pemahaman pengguna dan penonton kita hari ini? Bagi Air Selangor, kami amat berharap supaya kadar penyelarasan tarif air ini dapat sokongan penuh daripada semua pihak, daripada pihak kerajaan, daripada pihak SPAN, daripada pengguna-pengguna, daripada NGO-NGO dan masyarakat secara umumnya, supaya dapat kami teruskan program pembinaan dan replacement dan inisiatif-inisiatif strategik kami, supaya dapat kami berikan perkhidmatan yang terbaik kepada semua masyarakat di Kuala Lumpur, Selangor dan Putrajaya. InsyaAllah. Baik, terima kasih banyak Cik Suhaimi atas perkongsian tadi. Dan terima kasih sekali lagi kepada semua tetamu kami hari ini, Cik Suhaimi Kamrul Zaman, Ketua Pegawai Eksekutif Air Selangor, juga Puan Izan Aziati Samsuri, Pengarah Kanan Bahagian Pelesenan dan Tarif daripada SPAN, dan juga terima kasih kepada anda yang menonton siri Meja Bulat hari ini. Diharapkan perkongsian dan perbincangan hari ini dapat memberi penerangan, pencerahan kepada anda untuk memahami dengan lebih mendalam lagi tentang isu tarif air yang dikenakan oleh Air Selangor, kerana ini semua adalah pelaburan yang digunakan untuk pembangunan perkhidmatan kualiti air yang lebih baik untuk anda di masa hadapan. Itu sahaja untuk episod kali ini. Saya Azaria Tagaya. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi. Bye.